Untuk perkembangan PRU Dun Melaka menjelang hari pengundian awal esok, kita terus sahaja langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Ashraf Ishak. Silakan. Terima kasih Fatil dan Farhatul. Tanggungjawab sebagai pemilih awal bakal dilaksana 9,217 anggota tentera dan pasangan serta 2,340 anggota polis pada hari pengundian awal esok. SPR menetapkan SOP ketat di pusat pengundian awal termasuk 4 slot waktu kehadiran mengundi. Pengundi boleh membuat semakan menerusi aplikasi My SPR Semak atau portal semakan daftar pemilih SPR. Laporan Nur Amalina Abdul Halim. Proses pengundian awal bakal disaksikan ejen-ejen calon yang bertanding dengan SOP ketat. SPR akan turut menyiarkan proses pengundian secara langsung menerusi laman sosial Facebook rasminya. Hanya 4 dun tidak terlibat untuk proses undi awal, masing-masing Tanjung Bidara, Pengkalan Batu, Duyung dan Serkam. Penolong Pegawai Pengurus Undi Awal N11 Sungai Udang, Nur Azli Sulaiman berkata 150 petugas terlibat untuk proses undi awal di 5 pusat mengundi di Dun ini yang melibatkan Balai Polis Sungai Udang, Sekolah Kebangsaan Kem Terendak 1, Sekolah Kebangsaan Kem Terendak 2, Sekolah Menengah Kebangsaan Kem Terendak dan Dewan Borhan. Jadi pada hari ini adalah sesi semakan peti undi awal melibatkan 19 buah peti yang akan diletakkan di dalam 19 buah saluran di kelima-lima tempat yang saya nyatakan tadi. Dan Alhamdulillah telah pun kita uruskan sebaik mungkin tadi persiapan peti-peti tersebut dan telah pun kita hantar peti-peti tersebut untuk simpanan keselamatan di dalam lokap Balai Polis Sungai Udang. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Polis Melaka, Dato' Razali Abu Samah menjelaskan 24 pusat undi awal dibuka di Balai Polis dan Ibu Pejabat Polis Daerah termasuk di Ibu Pejabat Polis Kontingen. Seramai 137 anggota dan pegawai telah kita sediakan untuk memantau penugasan-penugas ini. Nah, walau bagaimanapun, penugasan ekstra juga kita telah adakan sebelum ini secara latihan amali, latihan praktikal, sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingin yang berlaku. Jadi, kita juga dah bersedia dalam tahap yang maksimum untuk memastikan pilihan raya ini berjalan dengan lancar, terutamanya pada esok hari iaitu undi awal. Kesemua kertas undi itu hanya akan dikira pada 20 November bermula 4 petang. 31 pusat mengundi dengan 47 saluran untuk proses undi awal akan dibuka esok di 24 Dewan Undangan Negeri Melaka dari jam 8 pagi hingga 5.30 petang. Seramai 11,557 anggota tentera bersama pasangan dan anggota Polis Diraja Malaysia akan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Laporan Nur Amalina Abdul Halim, Berita RTM. Platform yang disediakan RTM kepada semua calon bertanding perlu dimanfaatkan sebaiknya. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan berkata, calon boleh mempromosi diri dan manifesto masing-masing secara meluas. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik dan terima kasih kepada Tan Sri Anwar Musa selaku menteri dia yang membuka lantai demokrasi melalui penyertaan mereka di ruang-ruang yang disediakan oleh RTM. Kapsul dan data tentu sekali disediakan oleh RTM. Jadi saya nak menggalakkan semua calon-calon, tak kiralah yang calon terutamanya lah kalau saya calon BN dan calon-calon yang telah menawarkan diri untuk menawar sebagai wakil rakyat dalam pilihan raya negeri Melaka ini agar menggunakan kesempatan yang disediakan oleh RTM agar mereka dapat lebih dikenali oleh rakyat melalui siaran-siaran yang disiarkan oleh RTM. Dengan kekalangan SOP sekarang ni, ia satu platform yang bagus dan kita perlu menggunakan sepenuhnya platform-platform seperti ini agar kempen dapat dan mesej dapat disampaikan kepada rakyat. Kita harap apa yang ditawarkan kepada kita itu mempunyai satu kerjasama yang baik dan ruang yang lebih mudah untuk kita sampaikan maklumat calon-calon kita dan juga aspirasi kita di peringkat Pakatan Harapan itu kepada rakyat negeri Melaka. Terima kasih. Okey.
Saya memang mengalu-alukan sambutan daripada Tan Sri Anwar memberi peluang pada calon seperti saya, Parti Iman, untuk menyampaikan hasrat parti kepada pengundi-pengundi. Media sosial terus rancak dengan calon-calon bertanding memaksimumkan aktiviti kempen yang masuk minggu kedua. Berikut antara kemas kini media sosial calon-calon bertanding. Berikutan hari pengundian awal esok, calon BN Kerusi Dun Kesidang, Leong Hui Ying, mengambil kesempatan di laman Facebooknya dengan memberi pesanan kepada para pengundi untuk hadir awal ke pusat mengundi. Calon BN Kerusi Dun Teluk Mas, Datuk Abdul Razak Abdul Rahman pula aktif memuat naik perkongsian di Facebook dengan aktiviti turun padang seperti menziarahi kematian di Teluk Mas. Calon Perikatan Nasional PN Dun Pai Rumput, Muhammad Faris Izwan, dalam perkongsian terakhir yang dibuat naik semalam, memaparkan beliau memenuhi undangan majlis perkahwinan dan solat jemaah di masjid. Tidak mahu ketinggalan, calon muda PH Muhammad Danish Zainuddin yang bertanding di Dun Pekalan Batu memuat naik aktiviti kempen serta jadual hariannya di aplikasi Twitter. Akhir sekali, calon bebas Dun Teluk Mas Muhammad Arif Adli Muhammad menggunakan laman Facebook untuk memuat naik aktiviti kempen seperti mengendal risalah di kawasan perumahan. Menyelesaikan isu banjir, antara komitmen calon Barisan Nasional BN Dun Bemban, Datuk Koh Chin Han. Beliau berkata, rakyat perlukan pembelaan dan segala masalah mereka perlu diselesaikan segera. Di Bemban ni, salah satunya yang agak ketara ialah masalah banjir kilat. Banjir kilat sehingga kan yang belakang tu tadi air waktu kalau hujan lebat, paras air dia akan naik. Jugalah di kawasan sekitaran ni. So saya dulu sebagai pemimpin parti MCA di kawasan ni, setiap tahun kurang-kurang 2 kali bila hujan lebat tu maka dia akan berlaku banjir kilat. Ini antara isu yang perlu ditangani. Selain banjir, status pemilikan penyewa projek perumahan rakyat PPR Tehil juga akan cuba diselesaikan. Sepanjang tempoh 8 hari kempen, 16 kompaun dengan nilai mencecah RM158,000 telah dikeluarkan terhadap parti politik serta individu. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Razali Abu Samah menjelaskan, kompaun dikeluarkan polis, Kementerian Kesihatan KKM dan agensi bersepadu seperti pihak berkuasa tempatan PBT dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Antara kesalahan yang dikompaun, berkempen dari rumah ke rumah secara bersemuka, berkempen di kedai makan dan mengadakan aktiviti parti di bilik mesyuarat yang kecil. Dan kesalahan yang lain juga, parti politik, kebanyakan parti politik membuat aktiviti melibatkan kehadiran yang ramai di dalam walkabout mereka buat. Jadi inilah timbulnya kadang-kadang seperti soalan yang anda tanya tadi, pakai baju. Tapi sebenarnya pakai baju itu saja tidaklah menjadi kesalahan. Namun bila telah mengundang ramainya penyokong pada masa itu, iaitu dikatakan tidak boleh membuat penjarakan fizikal, maka ianya menjadi kesalahan di bawah section di bawah peruntukan 17.1 Akta Penyakit Berjangkit. Polis turut menerima 130 laporan berkaitan ketidakpatuhan SOP kempen seperti berhimpun dengan 41 kertas siasatan dibuka. Dalam pada itu, polis telah meluluskan 62 permohonan permit calon dan parti politik untuk mengadakan ceramah menggunakan kenderaan dan trak LED atau siar raya untuk berkempen. Baik, setakat ini langsung dari Studio Mini untuk perkembangan semasa PRU Dun Melaka. Kembali kepada Fatil dan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Dia bagi